Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini, pada pagi yang berbahagia ini, dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu ini. Jadi fahamkan, dan kali ini kita ada yang berada di dalam Zoom kita ini, dan juga kita ada yang menonton secara live di Facebook. Jadi alhamdulillah kepada semua. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini mendapat manfaat dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau yang berada di dalam Facebook live, boleh sama-sama kita kongsikan pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan tidak hanya sekadar kita mendapat manfaat, tapi ada teman-teman dan rakan-rakan yang mungkin pagi-pagi ni tak tahu nak buat apa ke, pada musim-musim MCO ni. Jadi mudah-mudahan ada keberkatan, ada kebaikan, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ini telah kita bincangkan pada dua sesi yang sebelumnya. Yang pertama sekali tentang mukaddimah, dan yang keduanya kita telah bincangkan tentang ayat yang kedua hingga ayat yang kelima surah Yasin. Jadi pada pagi ini insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membincangkan bermula daripada ayat yang ke-6 hinggalah ayat yang ke-12 insya-Allah daripada surah Yasin. Oleh itu kita telah habis mukaddimah. Yang ini untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, yang ini setiap surah dalam Al-Quran ini dia mempunyai sekurang-kurangnya 3 perkara ataupun 3 pokok penting. Yang pertama adalah mukaddimah, yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah penutup. Sebagaimana kalau kita buat karangan pun lebih kurang macam itulah. Jadi sebab itu surah-surah dalam Al-Quran paling sikit ayat di dalam Al-Quran ini adalah 3 ayat. Kerana dia mesti mencakupi ketiga-tiga aspek itu, mukaddimah, isi dan juga penutup. Jadi untuk surah Yasin, mukaddimah bagi surah Yasin ini adalah pada ayat 1 hingga 12. Jadi hari ini insya-Allah kita akan cuba untuk habiskan separuh lagi mukaddimah yang telah kita bincangkan. Dan mukaddimah ini dia agak sedikit panjang. Yang ini mungkin tertanya-tanya, macam mana Ustaz kata mungkin 8 siri pengajian, tapi baru ayat ke-6 ni dah siri yang ketiga kan. Jadi insya-Allah selepas ini mungkin dia akan lebih banyak ayat yang kita ambil dan penghuraiannya tu lebih ringkas. Baik. Jadi insya-Allah dengan melepas bismillah kita mulakan sesi yang ketiga ini. Jadi kalau kita melihat rumusan perbincangan kita pada minggu lepas dan sebelumnya itu, jadi ringkasan kepada perbincangan ayat 1 hingga 5, kita boleh ringkaskan pada ayat yang kelima itu yang kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Tanzilal Azizur Rahim.
Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menurunkan Al-Quran dengan sifat Al-Aziz dan juga sifat Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebutkan tanzil, penurunan Al-Quran ini yang mana datang daripada tempat yang lain, yang ini bukan daripada ruang ataupun tempat kita berada, datang daripada satu tempat yang jauh, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan disebut hikmah penyebutan huruf-huruf muqatta'ah. Dia yang ini menunjukkan bahawa tidak ada keraguan bahawa Al-Quran itu bukanlah tiada keraguan bahawa Al-Quran itu datang daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini bahawa Al-Quran itu sememangnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yakni keraguan-keraguan yang mengatakan Al-Quran adalah ciptaan Nabi SAW, maka semua keraguan itu tertolak. Dan juga kita sebut juga tanzil. Yakni bila kita sebutkan tanzil, yakni satu benda yang turun daripada tempat yang tinggi mengandungi satu ucapan yang berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Tapi kaul yang berat itu kita sebutkan bahawa tidaklah bermakna untuk kita tinggalkan, tapi untuk kita benar-benar mengambil kaul yang berat, ini perkataan yang berat Al-Quran ini dengan cara ataupun sikap yang bersungguh-sungguh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Al-Aziz. Al-Aziz yang ini berkaitan dengan Quran wal Quranil Hakim, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sebut antara makna hakim ini adalah bahawa menentukan hukuman terhadap manusia. Jadi sesuatu yang nak menentukan hukuman ini, maka dia mestilah mempunyai autoriti. Ini Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz yang bersikap, yang mempunyai sifat autoriti itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab yang berautoriti. Dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun datangnya Al-Quran memberikan hukuman kepada manusia, sama ada orang yang baik mendapat balasan yang baik, ganjaran yang baik, orang yang buruk mendapat balasan yang buruk, tapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahim, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmat kepada sekalian alam. Begitu juga berkaitan dengan ala siratul mustaqim, maka Allah Al-Aziz, iaitu bagi orang yang mana menyimpang daripada siratal mustaqim, maka Allah dengan mempunyai autoriti yang mendatangkan kitab yang juga mempunyai autoriti, maka Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk menghukum manusia atas keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah penyayang dan juga sangat pengasih kepada orang yang sentiasa istiqamah ala siratul mustaqim. Jadi itu kesimpulan secara ringkas ayat 1 hingga ayat 5 yang telah kita bincangkan sebelum ini. Baik. Kita tengok pula pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Maksudnya, supaya engkau memberikan peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran. Sebab itulah mereka lalai. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan litunzira. Ya, ini ia berkaitan dengan Al-Quran, tanzil, penurunan Al-Quran itu tujuannya adalah untuk memberikan peringatan. Dua perkara penting yang selalu dan senantiasa disebutkan dalam Al-Quran adalah memberikan peringatan dan juga memberikan berita gembira. Inzar dan juga busyra. Memberikan peringatan dan juga memberikan berita gembira kepada orang yang membacanya, orang yang tadabbur pada ayat-ayat Al-Quran. Maka berita gembira ini senantiasa datang memberikan ataupun diberikan berita gembira ini kepada orang-orang beriman untuk mengukuhkan kaki-kaki mereka, bahkan kepada Nabi SAW untuk memberikan motivasi, untuk mengukuhkan kaki Nabi SAW di jalan dakwah yang telah Nabi SAW tempuh. Adapun inzar datang juga memberikan peringatan kepada orang beriman supaya berhati-hati. Bahkan lebih lagi inzar bagi mereka yang mana
kaum yang mana mereka menolak Al-Quran dan menolak untuk mempercayai berpegang kepada Al-Quran. Yang inilah orang musyrikin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut litunzira qauman ma unzira aba'um fahum ghafilun. Ini untuk memberikan peringatan kepada satu kaum. Baik. Peringatan, bila kita sebutkan tentang peringatan, mungkin selalu yang kita gambarkan peringatan ini merupakan satu bentuk yang mungkin agak orang kata apa? Agak keras. Jadi kita tengok bagaimana peringatan di dalam Al-Quran yang kita boleh balikkan kepada ayat yang sebelumnya. Keterikatan. Ingat saya sebutkan antara makna hakim ini adalah Al-Quran itu bersifat terikat. Ayat-ayatnya itu bersifat terikat. Terikat di antara satu sama lain. Ibarat kita sedang menjahit. Menjahit kain. Ini setiap daripada jahitan itu dia mengikat di antara satu sama lain. Jadi Al-Quran seperti itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut Tanzilul Azizur Rahim, bagaimana ayat ini cukup powerful. Kerana kita sebutkan tujuan utama surah ini adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini cukup powerful, ayat yang kelima. Yang mana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala antara buktinya itu adalah dengan adanya hari kiamat. Baik. Kalau sebelum ini Tanzilul Azizur Rahim berkait dengan ayat 1 hingga 5. Sebagaimana ringkasan yang sebutkan tadi, ayat Tanzilul Azizur Rahim ini juga berkait dengan ayat selepasnya. Yang ini bila kita sebutkan tentang inzar, bila sebutkan tentang peringatan, yang mana kita sebutkan sebelum ini, Tanzil ini adalah satu peringatan. Al-Quran itu datangnya peringatan itu daripada luar. Apa makna peringatan itu datang daripada luar? Ibaratnya, kalaulah kita sekarang ni kita ibaratkan, tuan-tuan yang berada bersama saya pada pagi ni, 53 orang dalam Zoom kita ni, dan berapa orang di Facebook Live kita ni. Kita ibaratkan kita sedang berada di dalam satu hall. Yang mana dalam dewan ini, tiba-tiba ketika mana saya bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya kata, oh bangunan ni bangunan sebelah ni sedang terbakar. Jadi kita perlu berhati-hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan terfikir, macam mana dia boleh tahu? Sebabkan saya berada bersama tuan-tuan dan puan-puan dan saya berada di dalamnya. Saya berada di depan tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak ada nak pegang handset, nak tengok ada berita ke apa dan sebagainya. Tiba-tiba saya bercakap sedemikian. Jadi mungkin tuan-tuan akan reserve sikit. Ini maksudnya, mungkin betul juga apa yang disebutkan ni. Tapi kalaulah ada orang yang tiba-tiba daripada luar, tiba-tiba dia datang daripada luar, dia ketuk pintu dewan kita dan dia bagi tahu kepada kita, kepada tuan-tuan dan perempuan dan kepada saya bahawa bangunan sebelah ni sedang terbakar. Ini dia datang daripada luar dan kita lebih lagi nak ambil peringatan, kita lebih lagi nak berjaga-jaga. Sebab apa? Mungkin kita mengatakan bahawa dia ni dah tengok dah bangunan sebelah ni terbakar. Jadi peringatan itu menjadikan ia lebih kuat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan kepada kita dan juga pada kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Sebelumnya Allah dah sebutkan bahawa Al-Quran ini bukanlah datang daripada Nabi SAW. Dan Al-Quran ini adalah tanzil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu, yang datang daripada luar, yang turun daripada satu tempat yang tinggi, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada Nabi SAW. Nabi hanya mursalin. Kita sebutkan makna mursal minggu lepas. Nabi hanya menyampaikan sahaja apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, telah tentukan. Dan kita tengok kalau satu peringatan yang datang dari tempat yang tinggi, contohlah kita peringatan tentang banjir ataupun tentang tsunami ke, ini tentang bencana alam yang mana datang daripada jabatan apa, meteorologi kan. Yang ini mana mereka melihat
menggunakan satelit yang mereka ada. Dan ini satu tempat yang tinggi, mana daripada atas tu dia akan melihat dengan lebih luas. Ini kan pula Allah Subhanahu Wa Taala, walillahil masalil a'la, yang mengetahui segala sesuatu, permulaan dan pengakhiran, bukan sekadar kehidupan kita tetapi dunia ini. Dia melihat yang tidak ada satu pun perkara yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan tanzil itu, maka peringatan itu adalah peringatan yang sangat kuat, sangat-sangat perlu diambil berat. Kerana apa? Peringatan itu sendiri datangnya daripada luar, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengetahui apa yang berlaku pada manusia, pada alam ini, bahkan apa yang tersembunyi dalam diri manusia dan tersembunyi dalam alam ini, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Kalau kita berpegang kepada maklumat, kepada berita yang disebutkan oleh orang yang berautoriti, ini melihat daripada kaca satelit, maka sepatutnya kita lebih lagi berpegang dengan peringatan yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan melihat secara keseluruhan kehidupan manusia. Baik. Yang kedua, kita lihat sifat peringatan di dalam Al-Quran. Peringatan ini mestilah datang ataupun akan lebih diyakini apabila datang daripada orang yang berautoriti. Sebagai contoh, kita sekarang ini berada dalam musim pandemik, waktu pandemik. Tiba-tiba kalau ada orang menyebutkan tentang contoh tentang orang kata apa, sepatutnya kita nak melawan COVID ni sekian cara. Jadi kita melihat orang ni tak ada latar belakang bidang perubatan, tak ada pula dia yang mengkaji tentang ubat-ubatan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba dia cakap peringatan kepada kita, patutnya kena buat macam ni, jangan ikut Kementerian Kesihatan, jangan ikutlah orang kata apa, badan-badan yang berautoriti ni. Sebab apa? Sebab mereka ni telah dipengaruhi oleh Yahudi dan sebagainya. Sedangkan kita melihat sepatutnya berita dan juga sesuatu yang datang daripada orang yang mempunyai autoriti, sepatutnya berita itu adalah berita yang lebih diyakini oleh diri kita, kita sendiri. Jadi kalau berita itu datang daripada, contoh kita melihat TV ataupun live tentang pada musim PKP ini apa yang boleh buat, ini boleh buat, maka ketika mana kita melanggar, maka kita berhak dihukum. Tetapi mungkin kalau jiran kita bersembang sebagai contoh, jadi bila kita bersembang, jiran kita ada sebutkan ada menyebutkan sedemikian, ada satu poin, tapi rupanya yang disebutkan itu adalah tentang perkara yang lepas, ataupun mungkin untuk PKPB sebagai contoh, bukan PKP yang kita berada sekarang ni. Maka ketika mana kita mendengar daripada pihak yang tidak berautoriti, sepatutnya kita meletakkan reserve, kurang kepada keyakinan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Al-Quran ini, peringatan yang datang daripada Al-Quran ini adalah peringatan daripada Al-Aziz. Jadi sebab itu ketika mana seseorang yang mana menyimpang daripada peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala berhak, Allah Subhanahu Wa Taala berautoriti untuk menghukum manusia dengan sifat Al-Quran itu sebagai Wal-Quranil Hakim. Dan juga peringatan ini, walaupun bila kita katakan bahawa ia bersifat autoriti, ini mungkin dia tak boleh diganggu-gugah, tetapi kita ingat bahawa peringatan yang datang daripada Al-Quran dan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak semestinya membawa maksud benci. Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan peringatan, ketika mana mendatangkan ayat-ayat tentang neraka, bukan bermakna menerakakan kita, tetapi
datangnya ayat-ayat ini supaya kita mengambil iktibar untuk kita menjauhkan diri daripada perbuatan yang menyebabkan kita terjerumus kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita ini masih hidup. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan ada bersama dengan saya. Kan? Sama-sama untuk kita mengupas ayat-ayat Al-Quran ini untuk kita mengetahui apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan, mesej dan peringatan. Maka ini merupakan tanda sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah pilih tuan-tuan dan puan-puan yang berada pada pengajian kita pada pagi ini untuk apa? Untuk sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga pada diri saya peringatan-peringatan daripada Al-Quran. Itulah tanda sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi peringatan itu sikap dia ataupun sifatnya, ciri peringatan itu ada 3 ciri yang kita sebutkan. Sebagaimana peringatan seorang ibu kepada anak. Yang ini sentiasa peringatan seorang ibu itu bukanlah peringatan untuk peringatan membenci, tetapi peringatan adalah peringatan kerana kasih sayang seorang ibu itu kepada anak. Baik. Kemudian, litunziru qauman. Ini peringatan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan Al-Quran ini asalnya itu turun kepada siapa? Walaupun kita tahu bahawa Al-Quran ini, peringatan-peringatan Al-Quran ini juga kepada kita. Tetapi asal kepada wakil, suasana ketika mana Al-Quran ini diturunkan, Al-Quran ini turunkan kepada siapa? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan qauman. Yang ini satu benda yang kita perlu perhatikan di sini. Yang ini di dalam kaedah ulumul Quran, dia ada perbahasan tentang nakirah dan juga ma'rifah. Apa maknanya? Ya, ini kata nama am dan juga kata nama khas. Kata nama am dan juga kata nama khas. Kata nama am kita sebut sebagai nakirah, kata nama khas disebut sebagai ma'rifah. Jadi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan ma'rifah, kata nama am, kata nama khas, ya ini selalunya tandanya itu adalah ada alif lam. Ada alif lam, itu tanda kataan itu adalah ma'rifah. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebut litunzira qaumal qaum, maka kita tahu bahawa ayat itu ditujukan kepada al-qaum, yang makrifah itu menunjukkan kepada orang musyrikin. Kerana sememangnya Al-Quran itu diturunkan kepada orang musyrikin pada waktu ia diturunkan. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam kata nama umum, makrifah, litunzira qauman. Sedangkan kita tahu bahawa ayat ini diturunkan kepada Quraisy. Jadi kenapa ketika mana dalam ayat yang ke-6 ni Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan alif lam, dengan tiadanya alif lam itu seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala melupakan mereka yang mana berada dalam keadaan ghafilun, yang mana mereka melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini mereka merasakan bahawa diri mereka ini terkenal, well known, orang Quraisy, kerana mereka ini pada waktu itu mereka menguasai ekonomi dan juga Makkah itu sendiri disebut sebagai Ummul Qura, tempat pengumpulan pedagang-pedagang dari merata tempat, daripada atas, daripada Syam dan daripada bawah, yang mana mereka berkumpul di Makkah untuk berdagang. Mereka juga menjadi orang yang mana memberikan makanan dan minuman ketika mana musim haji secara jahiliah. Maka mereka merasakan bahawa mereka ini telah dikenali, tetapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai autoriti, maka mereka ini tidak ada siapa. Maka Allah hilangkan alif lam, ini menunjukkan bahawa ini mereka ini bukanlah satu kaum yang terkenal ataupun dikenali. Dan kita sebut sebelum ini, ketika mana datangnya peringatan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada Nabi SAW, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu. Kenapa Allah tujukan kepada Nabi SAW? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan kepada nak tujukan ayat itu menunjukkan bahawa Nabi SAW, wahai Quraisy, kamu tak percaya, Allah Subhanahu Wa Taala iktiraf kepada Nabi. Tetapi
ditujukan kepada Quraisy. Ini kepada mereka yang nak dengar tak dengar ikut suka. Dan mereka ini adalah tidak dikenali ataupun tidak tahu pun siapa mereka. Bagaimana tidak ada alif lam itu. Ini menunjukkan bahawa seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala menghina mereka. Jadi dengan kaum yang tak dikenali entah siapa-siapa, sedangkan Al-Quran ayat itu pada ketika itu diturunkan kepada mereka. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Ya ini maksud ma unzira aba'uhum ini di dalam ayat ini boleh kita faham dengan 3 maksud. Ini keindahan bahasa Al-Quran. Ini selalunya mim alif ini di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran ini dia akan membawa maksud sekurang-kurangnya 2. Ma al-mausulah yang nombor 2 dan nombor 3, ma al-masdariyah. Tapi dalam ayat ini maksud ma di sini ada 3 makna dan saya akan sebutkan apa kesan kefahaman kita terhadap perkataan ma ini kan, kepada pemahaman kita terhadap ayat unzira aba'uhum. Baik. Kalau yang pertama ma an-nafiyah, yang ni yang kita tengok pada makna ataupun pada terjemahan yang kita baca kan. Yang kita tu maaf. Baik. Ini kalau kita tengok terjemahan yang kita sebelum ini, yang kita baca sebelum ini, ini untuk memberikan peringatan kepada kaum yang mereka ni telah lama tak diberikan peringatan oleh nenek moyang mereka. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Ini ma di sini menunjukkan kepada penafian. Maknanya orang-orang musyrikin ini mereka ini tidak diberikan peringatan oleh orang-orang yang terdahulu. Maknanya orang yang sebelum daripada mereka itu tak memberikan peringatan. Bukan bermakna kerana kita kena tahu dan kita kena faham dari sudut sejarahnya juga. Ini selepas daripada Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi nabi di Makkah, berlalu tempoh yang agak lama. Bahkan kalau kita tengok dari sudut tahun tu boleh cecah kepada ribuan tahun. Hinggalah datangnya Nabi SAW. Jadi peringatan untuk orang yang terawal selepas daripada zaman Nabi Ismail itu mungkin ada. Tetapi selepas daripada itu, selepas berlalunya zaman, peringatan itu semakin lama semakin dilupakan. Yang menyebabkan generasi yang ada pada zaman Nabi SAW ini, mereka ini tidak diberikan peringatan oleh orang-orang yang sebelum mereka. Itu maksud ma an-nafiyah yang pertama. Yang kedua adalah makna ma al-mausulah. Ini mudah faham seolah kita menggantikan perkataan ma itu dengan allazi. Ini untuk memberikan peringatan kepada mereka yang untuk memberikan peringatan kepada kaum seperti mana yang diberikan peringatan oleh orang-orang yang terdahulu. Allazi, yang ini menunjukkan bahawa mereka ini akan diberikan peringatan serupa dengan apa yang diberikan peringatan oleh orang-orang yang terdahulu, tetapi mereka juga bersikap seperti mana orang yang terdahulu, yang ini mereka tidak mengendahkan peringatan tersebut. Yang ini sikap itu bersambung. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut ghafilun. Mereka juga tak mengendahkan, ghafil, lalai, tidak mengendahkan peringatan orang yang terdahulu. Adapun yang ketiga ma al-masdariyah. Maknanya adalah mereka ini diberikan peringatan sama seperti mana orang yang terdahulu diberikan peringatan. Jika orang yang terdahulu diberikan peringatan berupa tauhid dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ini juga akan diberikan peringatan sebagaimana yang diberikan peringatan oleh orang-orang yang terdahulu. Cuma beza mungkin kita nampak agak lebih kurang di antara yang kedua dan juga yang ketiga. Semuanya yang bezanya adalah dari sudut apa respon. Kalau ma al-mausulah ni, respon mereka itu adalah mereka tidak mengendahkan peringatan orang yang terdahulu,
Manakala ma al-masdariyah ini menunjukkan bahawa mereka ini akan diberikan peringatan sama masdar apa yang diberikan peringatan oleh orang-orang yang terdahulu, iaitu peringatan-peringatan tentang hari akhirat, peringatan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa saya sebutkan perkara ini, kerana kita nak cuba menghargai setiap perkataan Al-Quran, setiap huruf yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, yang ini mempunyai makna yang cukup luas. Cumanya kalau kita nak tengok daripada ayat ini, mungkin kita boleh ambil sebagaimana terjemahan yang tuan-tuan dan puan-puan baca, terjemahan iaitulah ma ini menunjukkan kepada an-nafiyah. Yang ini mereka ini akan diberikan peringatan kerana apa mereka ini tak diberikan peringatan oleh orang-orang yang terdahulu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa mereka ini fahum ghafilun. Disebab tidak sampainya peringatan kepada mereka itu, maka mereka ini berada ghafilun, tetap lalai. Dan ghafil ini maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam bentuk isim fa'il. Isim fa'il ghafil. Maknanya apa? Kalau kita katakan seseorang yang mana alim, alim dengan isim fa'il, alim, ini menunjukkan bahawa orang itu adalah orang yang sentiasa ataupun dia memang mempunyai ilmu pada diri dia, yang menyebabkan kita katakan bahawa dia ni alim. Bukan bermakna kita katakan seorang itu alim maka dia ada ilmu sekejap, lepas tu selepas ni tak ada ilmu, tak. Ini sentiasa berada pada diri dia ilmu tersebut hingga kita menyebutkan alim. Dan mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut fahum ghafil, yang menunjukkan bahawa mereka ini karakter diri mereka itulah karakter orang yang lalai daripada peringatan. Fahum ghafilun, dan mereka ini lalai daripada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tak apa, kalau ada hal penting boleh, insya-Allah. Nanti kita ada rakaman di live kita di Facebook, mungkin boleh tengok selepas ni insya-Allah. Jadi apa makna lalai ghafil ini? Yang pertama maknanya adalah tadi mereka rasa hebat, mereka rasa sombong. Dan ini adalah satu perkara yang paling dahsyat yang ada pada diri mereka, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan pada ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ke-9 tentang bagaimana kesombongan mereka ini menyebabkan mereka dinafikan ataupun mereka ternafi daripada mendapat ataupun menerima kebenaran. Ini rasa hebat, rasa sombong. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi dalam ayat ini, Allah kata qauman, ini mereka ini sebenarnya tidak ada siapa-siapa pun. Mereka ini bukanlah sesiapa pun. Dalam masa yang sama, makna lalai ini juga adalah kerana mereka menafikan kebenaran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut nanti pada ayat yang ke-7, laqad haqqal qaul. Walaupun mereka dah tahu bahawa ini apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah perkataan-perkataan yang benar, tetapi mereka tetap menafikan kebenaran. Kalaupun mereka menafikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka tak dapat nafikan antara makna siratal mustaqim yang kita sebutkan minggu lepas, iaitulah karakter Nabi SAW. Bagaimana karakter yang ada pada Nabi SAW yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah satu benda yang tak dapat dinafikan. Yang mana saya akan cerita nanti pada ayat yang ke-7, ada ketika yang mana mereka mendengar Al-Quran dan mereka mengiyakan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, makna ghafil. Ini kenapa menjadi lalai ini adalah kerana mereka mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam nanti kita akan tengok, mereka akan mengatakan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Banyak kali. Ini tuan-tuan kena faham, dalam mukaddimah setiap daripada surah ini dia ada gambaran apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan dalam ayat-ayat yang seterusnya. Kebiasaannya sedemikian. Ini dalam mukaddimah setiap surah ini Allah akan ceritakan secara ringkas kesimpulan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Jadi antara makna ghafil ini kenapa mereka lalai, kerana mereka mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini
datang pertanyaan berbentuk istihza, datang dalam pertanyaan berbentuk sindiran. Bila ni nak datang janji-janji nak hapuskan kami dan sebagainya. Dan juga kita tengok makna ghafil ini kerana mereka menjauhi pendidikan. Apa makna menjauhi pendidikan ini? Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada Nabi SAW Al-Quran, dan kita tahu dengan Al-Quran ini, dengan huruf muqatta'ah hikmahnya, memberikan pendidikan kepada Nabi SAW hingga Nabi SAW mampu membaca Yasin. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran ini datang membawa pendidikan. Sebagaimana disebutkan awal daripada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Iqra. Allah sebut tentang Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ini menunjukkan kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Dan juga khalaqal insana min alaq. Yang mana Al-Quran juga datang tidak menafikan tentang ilmu sains. Kerana makna alaq ini juga membawa maksud embryo, yang berada di dalam janin, yang berada di dalam rahim wanita. Ini Al-Quran ketika mana ia diturunkan kepada kaum pada ketika itu yang mana manusia menjauhi ilmu-ilmu, menjauhi pendidikan. Orang agama sendiri juga yang menjauhi pendidikan sains, yang mana orang yang berada dalam bidang sains dan profesional menjauhi pendidikan agama. Jadi orang musyrikin ini, mereka tidak suka ataupun menjauhi pendidikan. Dari sudut kenapa menjauhi pendidikan adalah kerana bila adanya pendidikan, jadi Al-Quran datang untuk mendidik sikap, sebagai contoh sikap adil, sikap tidak meninggi diri di antara ataupun sesama manusia. Itu semua pendidikan tentang akhlak. Yang kita maknakan pendidikan di sini adalah pendidikan, bukan makna pendidikan masuk kelas dan sebagainya, tidak. Pendidikan ini apa sahaja perkara-perkara yang baik, sifat-sifat yang baik. Kerana apa? Kerana jika seseorang menerima pendidikan, maka dia akan mula berfikir apa yang disebutkan. Contoh, sebagai contoh, penyembahan berhala. Jadi kenapa nak menyembah berhala? Sedangkan berhala itu tidak boleh memberikan manfaat ataupun memberikan mudarat. Jadi kita akan sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa mereka ini menjadi jundi, menjadi tentera-tentera kepada berhala-berhala tersebut. Sedangkan berhala tersebut tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Mereka lah yang menjadi tentera, mereka lah yang mempertahankan berhala-berhala tersebut. Dalam surah Yasin Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Sedangkan berhala itu sendiri tanpa adanya mereka tidak mampu membuat apa-apa. Jadi kenapa manusia jadi sedemikian? Ini kerana menjauhi pendidikan. Bila orang yang mendapat pendidikan, maka dia akan banyak berfikir. Ini kenapa dia akan banyak mempersoalkan kenapa buat macam ni, kenapa macam ni. Jadi benda itu yang menyebabkan mereka tak suka. Dan apabila menjauhi pendidikan, maka mereka juga akan tidak selesa dan juga tidak suka kepada perubahan. Kerana apa? Kerana orang musyrikin pada ketika itu, dan mungkin juga muhasabah pada diri kita, mereka sentiasa merasakan istighna. Istighna ni apa? Yang rasa selesa dengan apa yang dah ada. Selesa mereka ini diangkat. Selesa dengan harta yang ada, yang menyebabkan mereka rasa tak perlu lagi dah kepada agama. Kami dah ada semuanya. Kami dah ada harta, kami dah ada anak pinak yang ramai, ada keselesaan, ada pangkat, ada kedudukan. Jadi kenapa kami nak menerima pendidikan daripada Al-Quran? Kenapa kami nak menerima agama ini yang akan menyebabkan mungkin status mereka akan tercela? Kerana apa? Kerana Islam datang samakan di antara sesama manusia. Ini mereka tak suka perubahan-perubahan dan menyebabkan mereka terus berada ghafil. Yang kita sebutkan tadi, yang menyebabkan ghafil, kelalaian itu menjadi karakter pada diri mereka, bukan lagi sifat-sifat yang biasa. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Al-Quran ini dengan membawa ayat-ayat yang membentuk peringatan supaya dapat memecahkan kelalaian yang ada dalam diri
diri mereka dan juga dalam diri kita. Jadi mungkin sebahagian daripada tuan-tuan dan perempuan, mungkin Allah dah berikan kepada kita bermacam-macam nikmat yang kita sebutkan, sudut kedudukan mungkin, dari sudut harta, anak pinak yang baik dan sebagainya. Tapi insya-Allah tuan-tuan dan perempuan yang berada pada hari ini sedang berusaha untuk mendalami agama, mendalami Al-Quran ini sendiri, supaya sama-sama lah saya dan juga tuan-tuan dan perempuan kita melakukan perubahan. Bila tidak ada perubahan, kita berada pada satu tempat yang statik, air yang berada pada satu tempat yang statik dia akan membusuk. Tetapi kalau air itu dia bergerak, mengalir, maka air itu akan menjadi bersih. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Alhamdulillah. Baik. Bismillah. Demi sesungguhnya telah tetaplah hukuman seksa atas kebanyakan mereka. Laqad haqqal qaul, kerana mereka tidak mahu beriman. Fahum la yu'minun. Baik. Yang pertama, kita tengok apa makna laqad haqqal qaul. Yang ini mereka tidak mahu beriman. Ini Quraisy mengetahui dan mengakui apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu benar. Tetapi mereka tidak mahu ataupun memilih tidak mahu beriman. Laqad haqqal qaul, kalau kita tengok dari sudut terjemahan ni, maknanya di sini adalah telah tetap hukuman seksa. Haqqal qaul tu dinyatakan maksudnya itu adalah hukuman seksa, haqqal qaul. Tapi kita boleh juga memaknakan haqqal qaul ini dengan makna iaitu satu perkataan yang hak, yang ini Al-Quran telah sampai kepada mereka. Mereka telah mengetahui, mereka telah pun mengakui apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah haqqal qaul, perkara yang benar. Tetapi ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ini mereka memilih tidak mahu beriman. Dan apa implikasi mereka telah mengetahui dan mereka telah mengakui apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah benar dan tidak mahu beriman, maka datanglah juga makna haqqal qaul, iaitulah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan seksanya, sebagaimana maksud terjemahan, terhadap mereka di atas pilihan mereka itu, iaitu mereka tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok di sini bahawa Nabi SAW berusaha menyampaikan kepada orang musyrikin pada ketika itu dengan penyampaian yang sangat baik. Yang mana kita sebutkan sebelum ini, makna keterikatan antara wal Quranil Hakim innaka la minal mursalin, yakni gabungan di antara mesej yang terbaik iaitulah Al-Quran dan penyampai mesej yang terbaik iaitulah Nabi SAW, dengan karakter Nabi SAW itu yang berada di atas jalan yang lurus, maka menyebabkan mereka terkesan dan mereka juga mengakui apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah benar. Tetapi hidayah kepada mereka itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam cerita Ashabul Qaryah nanti Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang para rasul ini tidaklah lain melainkan wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidaklah mereka ini kecuali mereka ini adalah sebagai orang yang menyampaikan dengan jelas. Ini kita ambil satu contoh kisah tiga pemimpin Quraisy. Ya, ini Al-Akhnas bin Shuraik dan juga Abu Sufyan dan Abu Jahal. Ini pada satu ketika mereka ini pergi intai ke rumah Nabi SAW untuk mendengar penyampaian ataupun mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW pada waktu malam. Jadi ketika mana mereka pergi ke rumah Nabi SAW, mereka ini berada di sudut ataupun penjuru yang berbeza rumah Nabi SAW. Jadi ketika mana mereka nak pulang ke rumah masing-masing, mereka akan melalui lorong yang sama. Jadi ketiga-tiga mereka bertemu sesama mereka. Jadi
mereka tiga pun kata kepada diri masing-masing, kamu pergi mana? Kamu buat apa? Jadi mereka kata bahawa mereka pergi intai ataupun dengar, curi-curi dengar apa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Ini Al-Quran. Jadi mereka kata, lepas ni esok kita janji kita tak akan main lah. Keesokan harinya, mereka pergi lagi, tiga-tiga orang pergi lagi. Dan bertemu lagi di tempat yang sama. Masing-masing juga berjanji bahawa esok kita tak akan main dah. Tak mau dengar dah apa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Dan kali yang ketiga berlaku selagi sedemikian, ketiga-tiga ini pergi lagi ke rumah Nabi SAW dan mereka balik bertemu lagi di satu jalan yang sama dan mereka bersumpah kata esok memang mereka tak akan mari dah. Dan pada keesokan harinya, Al-Akhnas bin Shuraik datang kepada Abu Sufyan. Dan dia bertanya kepada Abu Sufyan, apa pendapat engkau tentang apa yang dibacakan oleh Nabi SAW? Apa yang dibaca oleh Muhammad lah, yang disebutkan. Jadi apa jawab Abu Sufyan? Kata Abu Sufyan, apa yang dibacakan oleh Muhammad itu aku tahu dan aku mengerti maknanya. Yang ini bukan sekadar tahu, tapi mereka faham apa murad dia, apa kehendak daripada ayat itu. Jadi bila mereka berdua ni datang bertemu dengan Abu Jahal, Abu Jahal kata apa? Abu Jahal kata, kita tidak akan mengikut sesuatu yang berbeza dengan apa yang disampaikan ma'unzira aba. Ini apa yang disampaikan oleh datuk moyang kita. Jadi mereka menafikan. Sedangkan kita dapat tahu bahawa Abu Sufyan sendiri dia mengiktiraf ataupun dia mengakui bahawa benda itu adalah benar. Abu Jahal juga pernah satu ketika mana Abu Talib berada dalam kesakitan, kegiringan sebelum kepada meninggalnya Abu Talib. Nabi SAW berada bersama dengan Abu Talib. Nabi offer untuk Abu Talib, untuk Abu Jahal ini masuk Islam, untuk menyebutkan la ilaha illallah. Kamu akan memiliki apa yang ada pada orang Arab dan juga orang Ajam. Tetapi dia menolak kerana dia faham tentang makna la ilaha illallah itu apa. Dia faham tentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu benar. Tetapi mereka berada dalam keadaan ghafil yang kita sebutkan tadi. Kenapa? Kerana kelalaian dari sudut mereka menafikan kebenaran. Mereka tak mahu terima kebenaran. Kerana apa? Bila menerima kebenaran, maka perlu ada perkara yang diubah dalam kehidupan. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang rasa macam malaslah nak dengar peringatan ni. Sebab apa peringatan tu asyik dia kata kat dia je. Sedangkan memang peringatan itu bersifat untuk menegur diri kita. Untuk supaya kita keluar daripada keselesaan, untuk kita meyakini apa yang peringatan itu adalah baik pada diri kita, untuk kita melakukan perubahan. Dia nak sebutkan di sini bagaimana orang Quraisy ini, mereka ini meyakini apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka terkesan apa yang dibawa oleh Nabi SAW kerana adanya gabungan mesej yang terbaik dan juga penyampaian yang terbaik. Tetapi mereka tetap tidak menerima agama, tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kerana hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini telah mengumumkan sesuatu yang amat gerun, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut walaupun telah datang peringatan yang benar itu, telah ditetapkan siksaan terhadap ala aktsarihim, iaitu ramai daripada kalangan mereka, tapi apa respon mereka? Fahum la yu'minun. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut majoriti daripada mereka ini tidak mahu menerima peringatan. Bahkan kita tengok hari ini pun ini majoriti kehidupan manusia ini jauh daripada peringatan, ghafil, peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi suruh Nabi SAW untuk menyampaikan peringatan, sedangkan ramai daripada kalangan mereka ini tidak akan menerima peringatan tersebut. Maka bila kita sebutkan majoriti ala aktsarihim yang tidak mahu beriman, kita tak dapat nafikan bahawa akan adanya kemungkinan minoriti yang akan beriman kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Maka justru peranan Nabi SAW adalah menyampaikan. Kerana pada ayat yang ke-11 Allah ceritakan bahawa ada orang yang mana dia akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dengan cara yang tersembunyi. Dan Allah kata la yu'minun. Yang ni mereka tidak beriman pada waktu tersebut, tetapi ada kemungkinan mereka akan beriman pada waktu yang akan datang. Kerana Allah datang dalam bentuk fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' ni maknanya dalam bahasa Inggeris kita katakan present tense ataupun present continuous tense. Yang menunjukkan sementara sahaja mereka tidak akan beriman, tetapi tempoh yang ada untuk mereka beriman itu lebih panjang. Jadi menunjukkan bahawa kalaulah ketika mana Nabi SAW menyampaikan, tadi sebagai contoh Abu Sufyan tidak beriman, tapi apa yang berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan beriman. Walaupun pada ketika Nabi SAW sebutkan peringatan-peringatan itu, mereka tak beriman pada waktu itu. Tetapi mereka akan beriman pada satu tempoh yang lain. Maka peranan Nabi SAW adalah menyampaikan. Jadi peranan kita juga sebagai orang yang mewarisi Nabi SAW, mewarisi kerja buat Nabi SAW adalah untuk menyampaikan kebenaran ini, walaupun mungkin orang tak terima. Dan maksud la yu'minun ini juga boleh dimaksudkan kalaulah mereka tidak beriman di atas dunia ni, sekarang ini, maka mereka tetap akan beriman. Maknanya mereka tetap akan meyakini tentang peringatan-peringatan tersebut selepas mana mereka bertemu Allah di hari akhirat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Yang ini mereka telah nampak apa yang dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, maka mereka minta untuk kembali ke dunia ini untuk beriman. Tapi pada waktu itu tidak ada peluang dan ruang. Kalaulah mereka tak mau beriman di dunia pun, maka la yu'minun itu menunjukkan bahawa mereka juga akan beriman. Dengan ini menunjukkan bahawa mereka akan yakin ketika mana Allah bentangkan hukuman itu di hadapan mereka. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalau tuan-tuan dan puan ada persoalan, boleh type di ruang chat dan Ana akan baca insya-Allah. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka untuk tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher. Lebarnya belenggu itu sampailah mereka menongkat dagu mereka, lalu menjadilah mereka terdongak. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan boleh bayang tak bagaimana gambaran ayat yang ke-8 ni? Bagaimana gambaran ayat yang ke-8 ni? Ini tangan mereka diberkas ke batang leher, kemudian ditongkatkan ke dagu hingga mereka terdongak ke atas. Kalau kita boleh gambarkan gambarannya seperti mana gambar yang di sebelah kanan kanan saya. Dan ini seolah-olah mereka ini terikat tangan mereka berhampiran dengan dagu mereka ni, dan adanya rantai. Rantai itu menyebabkan dagu mereka ini muqmahun. Yang ini terdongak ke atas. Jadi kalau kita tengok gambaran ini gambaran apa? Kalau cerita dulu-dulu, gambaran inilah gambaran banduan orang yang berada di dalam penjara. Jadi persoalan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan gambaran mereka ini seolah orang yang berada di dalam penjara? Kenapa? Kerana orang yang berada di dalam penjara, maka mereka perlu disabitkan hukuman. Yang ini mereka perlu disabitkan bahawa mereka ini bersalah. Persoalannya, apa salah mereka? Dan kenapa mereka diberi hukuman sedemikian? Ini dalam keadaan sedemikian. Cerita juga tentang bagaimana kesudahan mereka. Dan bilakah gambaran ayat yang ke-8 ini berlaku? Ini persoalan-persoalan ini yang kita akan jawab pada ayat yang ke-8. Baik. Yang pertama, mereka didapati bersalah.
Jadi kenapa mereka berada dalam kedudukan seolah orang yang banduan yang berada di dalam penjara? Kerana mereka didapati bersalah. So, apa kesalahan yang mereka telah lakukan? Ini kesalahan yang telah mereka lakukan adalah mereka mengetahui kebenaran. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Tadi pada ayat yang ketujuh sebelumnya, iaitu mereka mengetahui kebenaran setelah dibentangkan kepada mereka, tetapi masih lagi menolak, maka ia adalah satu jenayah. Ini apabila tahu tentang kebenaran tetapi menolak, maka ia adalah satu jenayah. Tahu bahawa mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu jenayah, tetapi tetap juga melaksanakan, maka mereka telah melakukan satu jenayah. Luqmanul Hakim pernah menyebutkan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Bagaimana nak faham kesyirikan satu kezaliman yang sangat besar? Ibaratnya wawasainal insana biwalidayhi. Dan ayat selepas itu cerita tentang bagaimana ibu bapa yang menjaga anaknya. Daripada seorang ibu yang mana mengandungkan anak, kemudian melahirkan anak, kemudian menyusukan anak. Tiba-tiba ketika mana anak itu besar, dia kata kedua ibu bapa dia ni bukanlah ibu bapa dia. Maka itu adalah kezaliman. Maka lebih lagi lah ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan segala nikmat kepada kita, bermula daripada kita berada dalam rahim ibu kita lagi, sampailah kepada kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang terlalu banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dan kita menafikan ataupun mengatakan adanya Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu merupakan zulmun azim. Satu jenayah yang sangat besar. Maka sebab itu mereka ini didapati bersalah. Dan kenapa mereka diberikan hukuman sedemikian? Ini isyarat terikatnya tengkuk itu adalah kerana kan mereka berada muqmahun, ini kepala mereka ini terdongak ke atas. Ini menunjukkan tengkuk mereka itu dah terikat dengan rantai yang kita tengok dalam gambaran itu tadi. Jadi kerana apa? Kerana mereka ini menafikan. Kenapa mereka berada dalam keadaan sedemikian? Kerana mereka sendiri menafikan untuk menyebutkan kebenaran. Sebagaimana kisah yang saya sebutkan tadi, mereka dah tahu dah bahawa apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu benar, tapi mereka menafikan kebenaran. Ataupun kalau kebenaran itu disebutkan oleh mulut mereka, bagaimana di awal tadi Abu Sufyan menyebutkan bahawa aku tahu apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu benar, tapi kebenaran itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Jadi ini mungkin peringatan juga kepada kita. Ini kalau kadang-kadang kita melihat peringatan-peringatan yang sepatutnya kita melakukan perubahan, kalau kita cuba untuk menafikan, mungkin kita juga berada sebagaimana keadaan mereka ini. Ataupun kebenaran itu bermain di mulut kita, tetapi tidak masuk ke dalam hati kita. Jadi perkara yang perlu kita jaga-jaga. Dan keadaan mereka itu juga ibarat mereka berada di dalam penjara, dan hukuman yang dikenakan mereka adalah setimpal. Kerana apa setimpal? Kalaulah kita cuba bayangkan, kalaulah tak ada papan pada tengkuk mereka, apa yang berlaku? Dagu yang terdongak ni, apa gambaran dia? Yang ini gambaran kesombongan. Sombong terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tangan yang terangkat ni, apa ibarat dia? Yang ini ibarat dia berlepas diri daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan dalam keadaan, kadang-kadang mereka mengambil kain, angkat kain mereka tutup. Tutup apa? Tutup muka mereka. Wastaghshawna thiyabahum. Mereka tutup muka mereka supaya mendengar ataupun nampak Nabi SAW. Yang ini takut apa? Nabi SAW adalah orang yang mana, da'i yang mana akan melihat kepada wajah mad'unya itu dengan wajah yang berpotensi. Jadi mereka takut bahawa Nabi lihat mereka ni, oh dia ni ada potensi untuk aku dakwah ni. Sebab tu tutup muka ni. Dalam keadaan macam tu. Ini kesombongan dan menafikan kebenaran, menolak kebenaran itu, itulah keadaan mereka. Ini hukuman yang setimpal yang kena ke atas mereka. Ini gambaran dia.
gambaran yang tuan-tuan dan puan-puan nampak pada ayat ni. Ini keadaan dia macam tu. Keadaan menafikan kebenaran dengan dagu yang terdongak ke atas menunjukkan kepada kesombongan. Dan keadaan ini berlaku pada waktu bila? Berlaku pada waktu di dunia dan juga boleh jadi di akhirat ataupun berlaku pada kedua-duanya sekali. Ada ulama mengatakan bahawa maksudnya ini di dunia, yang menunjukkan bahawa kesombongan mereka akhirnya menyebabkan mereka terpenjara daripada dunia luar. Yang saya sebutkan tadi, sebelum ini bahawa mereka ini lalai, yang ini mereka tidak melihat kepada dua tamadun yang lebih besar yang berada di sekeliling mereka, yang ini tamadun Parsi dan juga Rom. Yang mana lebih besar daripada mereka yang berada di tengah-tengah tu. Jadi mereka ni terpenjara daripada dunia luar. Jadi mereka hinggakan mereka berbangga dengan diri sendiri walhal mereka tidak mengetahui dunia di sekeliling mereka. Ini di atas dunia. Dan di akhirat, ia juga merupakan salah satu bentuk siksaan. Kerana apa? Gambaran terpenjara ini menunjukkan bahawa mereka ni tak mampu untuk berbuat apa-apa. Tangan mereka kaku. Mereka tak mampu untuk melihat diri mereka sendiri pun apa yang berlaku. Dan sedangkan mereka sedang menanti siksaan-siksaan yang seterusnya. Dia nak sebutkan kepada kita, yang ni kalau kita juga ada sikap sombong dalam diri kita terhadap kebenaran dan juga terhadap apa peringatan-peringatan, boleh jadi dalam dunia ni kita terpenjara yang menyebabkan kita berterusan berada di dalam keadaan ghafil, keadaan lalai. Yang ini walaupun Allah memberikan kepada kita nikmat, jadi nikmat itu tidak menjadi nikmat, ia menjadi istidraj untuk kita lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu bila datangnya peringatan-peringatan pada diri kita, kita nak kena sama-sama ambil peringatan tersebut. Cuba untuk melakukan perubahan, insya-Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-9. Ada persoalan ke? Kalau tak ada boleh saya teruskan lagi ya. Bismillah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan. Nampak kalau kita tengok pada terjemahan ini pun, kenapa mereka ini disekat? Kerana mereka tamak dan gila kepada harta. Yang ini saya sebutkan tadi dengan istilah istighna. Ya, ini mereka rasa diri mereka ni dah cukup lah. Semua apa yang ada pada diri mereka ini dah memadai, tak perlukan lagi kepada agama. Jadi dengan sifat mereka itu, mereka menjadikan sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa yang ada di dunia di hadapan mereka. Dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang berada di belakang mereka. Lalu kami tutupkan pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Ini satu ayat yang sangat menggerunkan kita. Ya, ini ketika mana manusia itu merasakan apa yang ada pada dirinya itu telah memadai, tanpa memerlukan kepada peringatan-peringatan daripada Al-Quran dan daripada agama, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sekatan-sekatan dalam diri dia, tidak lagi nampak kebenaran. Auzubillah. Baik. Ayat ini sambungan daripada ayat yang ke-8. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita bagaimana mereka ini, ya, ini hukuman yang dikenakan ke atas mereka yang kita sebut tadi boleh juga berlaku sama ada di dunia dan juga di akhirat. Maka di dunia ini ketika mana mereka terhalang daripada melihat kebenaran, mereka pun tak ke mana. Dan begitu juga ketika mana di hari akhirat bahkan mendapat siksa. Ini kalaulah ayat ini kita faham dari sudut keadaan mereka berada di atas dunia ini, ini sifat sombong mereka itu menyebabkan mereka hilang pertimbangan. Yang ini tak dapat nak bezakan bahawa perkara yang baik dan perkara yang buruk. Hingga kan mereka, kehidupan mereka ini disekat, tidak berkembang. Dan itu pun yang berlaku pada diri mereka. Jadi kenapa kedua-dua tamadun yang besar ni tak berminat untuk menjajah orang Arab ni? Kerana apa? Kerana mereka tahu dengan sikap orang Arab ni macam mana.
Jadi dunia mereka ini tidak berkembang pun. Walaupun pada zahirnya mereka nampak seolah-olah mereka ini telah berkembang. Ramainya datang Mekah yang disebut sebagai Ummul Qura. Tapi hakikatnya nak dibandingkan dengan keseluruhan bumi ini, maka mereka ini tak ada apa-apa. Ini sekatan di hadapan. Kalau kita faham pada ayat ini tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan 3 sekatan. Pertama, sekatan di hadapan, yang kedua sekatan di belakang, dan yang ketiga sekatan di atas. Sebab apa saya kata di atas? Kalau kita tengok ayat ni, di depan, belakang, atas ni kerana tutupkan pandangan. Fa'arshaynahum, maksud fa'arshaynahum yang saya sebutkan tadi, iaitu mereka diambil kain ni tutup kepala ni. Maksudnya perkara yang datang daripada atas. Baik. So sifat sombong mereka tadi, kalau hal ini kita faham di atas dunia, maka disekat pandangan mereka di hadapan mereka ini daripada kehidupan dunia, dan kehidupan dunia mereka tak berkembang. Bahkan hidup dalam keadaan yang tak tenteram. Sekatan di belakang mereka, iaitu kehidupan mereka rasa tak tenteram kerana apa? Kerana mereka rasa ataupun mereka tahu besarnya azab yang menanti diri mereka. Ketika mana Nabi SAW dakwah pada pertama kalinya, dakwah pada pertama kalinya secara terang-terangan, Nabi kata apa kepada orang Quraisy? Nabi kata, kalau aku sebutkan adanya azab yang menanti di belakang kamu, adakah kamu akan mempercayai? Yang ini mereka mengetahui bahawa kalaulah mereka menolak apa yang dibawa oleh Nabi SAW, mereka tahu bahawa nanti azab akan datang kepada mereka. Tetapi mereka rasa macam tak apa kot, macam okey lagi kot. Dan kadang-kadang bukan nak kata mereka, mungkin diri kita juga mungkin pernah mengalami ataupun pernah merasai perkara yang sama. Kadang-kadang bila kita melakukan satu maksiat ataupun dosa, kita tahu bahawa benda itu salah. Tapi kita rasa mungkin tak apa lagi kot. Maksudnya kita faham Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman. Tetapi kita kena faham, walaupun Rahman Allah, Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga Al-Aziz. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai autoriti untuk menghukum manusia. Jadi ada gambarannya nanti pada ayat yang seterusnya. Dan walaupun kita melihat, mata mereka melihat, tetapi mata hati mereka tertutup kerana tersekat apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada atas, yakni Al-Quran. Dan tidak dapat melihat kebenaran Al-Quran itu kerana mata hati mereka tertutup, bukan mata mereka tertutup. Itu hal mereka di atas dunia. Jadi nampak keadaan orang yang mana menafikan kebenaran, menolak kebenaran ni, hidup ni tak terurus, terumbang-ambing. Yang ini nak pergi ke depan tak boleh, nak pergi ke belakang tak boleh. Apa yang berada di sekelilingnya ni semua tertutup, gelap. Itu yang berlaku kepada manusia ketika mana kalau kita menolak kebenaran. Adapun hal kalau kita maknakan ataupun faham ayat yang ke-9 ini dengan makna hal mereka di hari akhirat, maka mereka akan terpenjara di satu tempat yang sempit, yang tidak mampu untuk mereka keluar daripada. Tak boleh nak keluar. Ke depan tak boleh. Ke belakang pun tak boleh. Kerana apa? Di seolah-olah berada di dalam satu dinding yang mereka tak dapat lari daripadanya. Bahkan ia merupakan satu bentuk azab yang besar. Kerana apa? Mereka tak tahu apakah azab yang lebih besar menanti mereka. Ini ibarat seorang yang mana dipenjara di satu tempat yang sempit. Dia tak tahu apakah yang akan berlaku pada dirinya. Hukuman yang akan berlaku pada dirinya yang menanti. Yang cuma dia tahu bahawa hukuman itu lebih besar. Cuma dia tahu, mungkin dia mendengar jeritan-jeritan orang yang dikenakan hukuman. Maka perasaan ternanti-nanti dalam keadaan tak boleh nak buat apa, itu merupakan satu kegusaran yang dahsyat. Dan di hari akhirat esok mereka akan dibangunkan dalam keadaan buta walaupun di dunia mereka ini melihat. Sebagaimana ayat Quran yang disebutkan, lima hasyratani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau membangunkan kami dalam keadaan buta, sedangkan di akhirat, di hari akhirat, di dunia dulu kami adalah orang yang melihat.
Kerana itulah keadaan manusia yang mana menolak. Wa man a'rada an zikri, siapa yang mana berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, itulah keadaan mereka di hari akhirat. So ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang musyrikin dan keadaan orang keseluruhannya, manusia keseluruhannya apabila mereka menolak kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang ke-7, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Dan keadaan mereka itu boleh berlaku sama ada di dunia ini lagi dan juga lebih besar ketika mana ia merupakan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Baik. Kemudian, jadi kalau kita tengok pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 keadaan ataupun 3 arah, yang mana 3 arah ini merupakan jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengetahui kebenaran. Tertutupnya hadapan, belakang, atas. Apa makna hadapan? Apa yang berada di hadapan? Apa makna belakang? Apakah perkara yang berada di belakang yang boleh menjadi pengajaran untuk kita mengetahui kebenaran? Apa benda yang berada di atas kita untuk kita dapatkan untuk kita mengetahui tentang kebenaran? Ya, inilah perkara yang berada di hadapan kita adalah semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Yang ini kalau orang musyrikin, antara benda yang besar yang Allah kurniakan kepada mereka adalah keberadaan Nabi SAW bersama mereka. Sebab itu kita sebutkan tentang makna siratal mustaqim, itu juga maknanya adalah karakter Nabi SAW. Bagaimana keberadaan Nabi di hadapan mata mereka yang sepatutnya bila mereka melihat Nabi SAW itu mereka tahu bahawa ini adalah kebenaran. Nikmat-nikmat, harta benda, anak pinak itu adalah kebenaran. Ketika mana Allah bagi kepada kita juga anak pinak, harta, kedudukan itu adalah satu bentuk jalan hidayah untuk kita mengetahui kebenaran. Sepatutnya apa yang dibentangkan di hadapan kita itu menjadi jalan untuk hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, peringatan-peringatan Allah. Dan sebab itu dalam ayat surah Yasin nanti Allah ceritakan tentang penciptaan langit dan bumi dan sebagainya, malam dan siang, matahari dan bulan. Sebab apa? Sebab ini semua adalah jalan hidayah yang Allah bentangkan di hadapan mata manusia, yang sepatutnya manusia melihat semua nikmat-nikmat ini sebagai jalan hidayah untuk kita membenarkan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berada di belakang manusia, sejarah umat-umat yang terdahulu, tamadun masa yang lalu, Allah ceritakan pada ayat yang ke-13 yang minggu depan insya-Allah kita akan ambil. Allah ceritakan tentang sejarah umat yang terdahulu, yang mana sepatutnya sejarah umat yang terdahulu menjadi peringatan kepada diri kita. Tamadun umat yang terdahulu sepatutnya menjadi peringatan kepada diri kita. Sebab itu dalam Al-Quran banyak cerita-cerita tentang umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu. Bukan sekadar nak menguatkan Nabi SAW sebagai salah seorang mursalin, minal mursalin, tetapi nak memberikan pengajaran juga kepada orang Quraisy bahawa jika mereka tidak mengikut Nabi, maka mereka akan menjadi sebagaimana umat-umat yang terdahulu yang tidak mengikut Nabi mereka. Jadi sepatutnya cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran itu menjadi jalan hidayah untuk mengetahui kebenaran. Dan yang paling besar, iainilah pengajaran yang datang daripada atas diri, iaitulah tanzil, iaitu pelajaran-pelajaran daripada Al-Quran yang sepatutnya menjadi jalan hidayah untuk mengetahui kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada orang musyrikin ini. Jadi kita terfikir kenapa Allah kata wasawaun alaihim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini sama sahaja kepada mereka ini, engkau berikan amaran atau engkau tak berikan amaran kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Kenapa Allah kata mereka ini tidak akan beriman? Sedangkan bukankah mereka ini ada peluang untuk beriman? Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan 3 jalan hidayah tadi. Iaitu Al-Quran mereka dah tolak. Sejarah masa lalu mereka tak ambil peduli. Walaupun mereka juga sebahagian daripada sejarah. Antaranya adalah cerita tentang
ashabul fil. Mereka bukan sekadar tahu sejarah, mereka berada dalam sejarah, tetapi mereka memutar belikkan fakta sejarah. Ini cerita ashabul fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini sepatutnya memahami sejarah itu dari sudut mereka patut memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga Kaabah. Tapi mereka kata apa? Tengok. Yang ini Allah jaga Kaabah. Walaupun kita menyembah berhala, yang ini menunjukkan apa yang kita lakukan itu benar. Sejarah itu tidak menjadi sebagai peringatan ataupun jalan untuk mereka mengetahui kebenaran. Dan Allah juga telah membentangkan dan mendatangkan Nabi SAW yang berada di hadapan mereka. Mereka melihat Nabi SAW, berada bersama Nabi SAW 40 tahun. Mereka tak pernah mengatakan yang buruk kepada Nabi SAW pada waktu itu. Tapi ketika mana datangnya Al-Quran, datangnya agama Islam ni, mereka menafikan dan mengata bermacam-macam kepada Nabi SAW. Jadi 3 jalan hidayah ini disebabkan mereka sendiri yang menutup, menghalang diri mereka daripada mengambil ia sebagai jalan hidayah, maka Allah juga mendatangkan hukuman dengan menutup 3 pintu ini tadi. Maka mereka berada dalam keadaan layu. Mereka berada kekal dalam keadaan tidak mahu. Jadi kalau kita lihat di sini, apa perlunya di sudut dakwah sedangkan natijahnya sama. Ini kita dah sebutkan sebelum ini. Jika ramai yang tidak mahu menerima, tetapi akan ada segelintir yang akan terima ataupun terkesan. Ini tugas Nabi SAW dan juga tugas kita dalam menyampaikan dakwah ini bukan melihat kepada natijah. Berapa ramai yang ikut, berapa ramai yang yang follow. Walaupun itu sebahagian daripada natijahnya, tapi bukanlah keseluruhannya. Jadi dan juga kita melihat bahawa sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memberikan warning, maka kita perlukan kepada pendedahan terhadap 3 jalan hidayah. Kemudian barulah warning itu, peringatan itu akan memberikan kesan dan juga sampai. Jadi 3 jalan hidayah ini tadi, 3 perkara ini tadi, Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjukkan kepada mereka, yakni tentang sejarah umat yang terdahulu, cerita tentang Nabi SAW yang berada di hadapan mereka, pelajaran daripada Al-Quran. Selepas mereka tolak kepada 3 ini, baru Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka ini tidak akan beriman selama-lamanya. Sama saja, beri pengajaran, tak beri pengajaran, mereka tidak akan beriman. Ini mungkin kita boleh ambil dari sudut perkara ini dalam sebagai contoh. Mungkin kita dalam usaha nak mengajar mendidik anak-anak kita sebagai contoh. Yang ini kadang-kadang kita suka kata kepada anak-anak kita, kalau tak solat, itulah tak solat, nanti masuk neraka ke, contoh dengan ucapan-ucapan yang bentuknya adalah warning. Sedangkan kita perlu datangkan 3 jalan hidayah dulu. Maknanya apa? Yang ni kenapa kita kena solat. Yang ni kita sebutkan tentang, tengok bila kita solat, Allah bagi kita rezeki yang banyak, kita dapat makan hari ni. Apa yang dibentangkan di hadapan kita. Juga kita sebutkan cerita orang-orang yang telah solat, orang yang terdahulu, orang yang soleh, yang mereka ini kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita orang yang terdahulu. Juga tentang mungkin cerita tentang hadis-hadis tentang kelebihan solat, tentang ayat Quran berkaitan dengan solat. Yang ni kalau 3 jalan hidayah itu telah kita sempurnakan, kemudian barulah warning itu akan lebih berkesan, peringatan itu akan lebih berkesan. Bukan kita tak memberikan peringatan, bukan kita tak berikan warning, tetapi kita kena dahulukan, kita kemukakan 3 jalan hidayah ini tadi, barulah warning itu akan berkesan dan juga sampai. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-11. Ada sikit masa 10 minit. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya peringatan dan amaran hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran, serta ia takut akan perintah Allah, melanggar perintah Allah Ar-Rahman, semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu berilah
kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia. Baik. Jadi kalaulah Allah Subhanahu wa taala sebut wasawa'un 'alaihim anzartahum an lam tunzirhum la yu'minun. Peringatan ni tak guna kepada mereka. So peringatan ini berguna kepada siapa? Innama tunziru manittaba'a. Man, perkataan man di sini maknanya adalah orang yang tidak diketahui. Jadi saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala kata, kenapa Nabi kena sampaikan juga walaupun Nabi dah tahu mereka ni ramai tak akan beriman, ala aksarihim tak akan beriman, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 11, iaitu walaupun majoriti mereka tak akan beriman, tapi ada mungkin seorang, dua orang yang akan beriman yang kamu tak tahu siapa. Ini Allah datang ke innama tunziru manittaba. Man ini menunjukkan sesiapa sahaja yang tak tahu siapa. Berbeza dengan allazi dalam Al-Quran ketika mana Allah kata ya ayyuhallazina amanu. Yang ini lebih spesifik, yang ini kepada orang-orang yang tertentu. Dan Allah kata innama tunziru manittaba'a. Yani ittaba'a. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan perkataan ittaba'a. Beza dengan taba'a. Sebagai contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat yang hampir sama, ini mutasyabih Al-Quran. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nampak tak? Ayat tu hampir sama, tetapi satu perkataan Allah guna perkataan ittaba'a, satu lagi Allah guna perkataan tabi'a. Apa bezanya? Ittaba'a dengan adanya syaddah. Dia dalam kaedah ulumul Quran, ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Ini bila ada penambahan pada huruf-huruf, binaan huruf-huruf Al-Quran, maka dia akan ada penambahan dari sudut makna kepada perkataan tersebut. Baik. Ayat 1, 2, 3. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ittaba'a dengan adanya syaddah ini menunjukkan bahawa orang itu benar-benar mengikut. Benar-benar berada di atas jalan huda. Maka mereka tidak akan sesekali tersesat. Dan wala yashqa. Fa imma ya'tiyannakum minni, ayat 38, Allah guna perkataan faman tabi'a. Orang yang hanya walaupun dia ikut-ikutan kepada jalan kebenaran, maka walaupun dia sekadar mengikut sahaja, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata fala khaufun alaihim. Mereka ini tidak akan rasa takut dan juga mereka ini tidak akan bersedih. Bezanya adalah yang pertama, orang yang mengikut dengan benar-benar mengikut, ibaratnya kalau kita katakan bezanya kalau kita buat konvoi. Konvoi contohnya. Konvoi kalau ittaba'a ni maknanya diikut je duduk belakang tu. Yang ni tak lari langsung. Tapi kalau tabi'a ni maknanya mereka pergi sekali. Tapi bagi kata kita jumpa di RNR ni sebagai contoh. Ini pergi sekali tetapi ikut mereka itu tidaklah betul-betul follow. Yang ni mungkin ada kadang-kadang kita tergelincir, kadang kita melakukan dosa dan maksiat, tapi kita masih lagi ikut. Hudan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata orang yang begini pun tidak akan ada perasaan takut dan sedih. Justru kalau orang yang benar-benar ikut, maka fala yadhillu, mereka tidak akan selama-lamanya sesat, rasa bimbang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut innama tunziru manittaba'a pada ayat yang ke-11 surah Yasin ini. Jadi menunjukkan bahawa seorang yang mengikut dengan bersungguh-sungguh, kerana mereka mengiyakan mesej bukannya arahan. Apa maknanya di sini? Ya, ini apa yang Nabi SAW sampaikan, yang ini adalah mesej Al-Quran. Jadi macam mana kita nak tahu bila menyampaikan mesej ini orang itu faham? Sebagai contoh saya menyampaikan pada pagi ini. Macam mana saya nak tahu tuan-tuan dan puan-puan faham? Yang ini mengiyakan mesej apa yang saya sebutkan. Saya sukar untuk mengetahui. Melainkan saya bertanya, tuan-tuan puan-puan kata okey faham. Itu pun tak semestinya semuanya faham. Tapi kalau kita kata contoh saya
buat satu arahan. Tuan-tuan dan puan-puan, sila buka kamera. So, semua orang buka kamera sebagai contoh. So, itu arahan. So, kita mudah nak faham. Oh, mereka faham arahan. Jadi, Nabi SAW menyampaikan mesej. Mesej Nabi SAW bukan arahan. Bukan suruh solat semikian tak. Dalam ayat ni Allah cerita innama tunziru man ittaba'a. Yang ini mesej yang Nabi sampaikan itu diiyakan oleh sesiapa yang tidak diketahui oleh Nabi SAW sendiri. Maka nak faham mesej ataupun nak tahu siapa yang mengiyakan mesej itu adalah tak lain dan tak bukan hanya orang yang mana dia benar-benar ikut ittaba'a. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Yang mana sifat mereka itu adalah sifat yang mana takut dan tunduk khasyah kepada keagungan dan juga kasih sayang Ar-Rahman. Khasyah ini beza dengan khauf. Dalam Al-Quran ada Allah Subhanahu Wa Taala sebut khasyah, ada Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan khauf yang menunjukkan kepada takut. Kalau khasyah ini kita rasa takut disebabkan kita membesarkan apa yang kita takut. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih besar, yang lebih agung daripada kita, maka itu makna khasyah. Kalau khauf, takut yang mana kita rasa diri kita ini kecil. Diri kita ini bukan sesiapa. Yang mungkin apa yang ditakuti itu bukanlah apa pun. Contohnya kalau kita takut, contoh kita takut binatang buas. Sebab apa? Sebab kita tak berani nak berdepan dengan binatang buas, sebab itu kita khauf. Tapi khasyah ini kita takut kerana kita membesarkan apa yang kita takuti, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut beriman padanya adalah perkara yang gaib, dalam keadaan yang gaib. Sedangkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu juga adalah perkara yang gaib. Kenapa Allah tambahkan bila ghaib? Yang ini menunjukkan bahawa orang itu beriman dalam keadaan tersembunyi. Bila ghaib di sini menunjukkan bahawa dia tersembunyi. Nabi SAW tak tahu pun siapakah orang yang akan beriman itu. Manittaba', sesiapa sahaja. Tapi dia ikut yang bersungguh. Ikut dia itu ikut dengan takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Nabi perlu menyampaikan. Jadi nak sebutkan bahawa ada orang yang mana akan terkesan dengan peringatan. Walaupun dia tak menzahirkan sokongan kepada Nabi SAW. Saya sebutkan 3 tahun yang terakhir ini. Tidak ada orang yang mana beriman kepada Nabi SAW. Tetapi mereka tetap beriman dalam keadaan sembunyi. Dan ianya tak diketahui oleh Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Allah kata khabarkan kepada mereka berita gembira. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf sesiapa pun yang menzahirkan keimanannya walaupun hakikatnya tidak diketahui oleh manusia. Maknanya dari sudut walaupun manusia tidak mengetahui seorang itu beriman, tapi Allah mengiktiraf orang yang menzahirkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ni Allah kata fabashshirhu bimaghfirah. Ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan maghfirah. Dan kemudian Allah kata wa ajrin karim. Kerana manusia kita sendiri ketika mana kita melakukan kesalahan, kemudian kita berjumpa jalan yang betul untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentulah perkara pertama yang kita rasakan adalah bersalah. Maka bila kita rasa bersalah, yang ini wajarlah Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan maghfirah. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa inilah perkara pertama yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu jika mana kamu ittaba'a, pada mana ikut peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan melalui Nabi SAW. Dan kemudian kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ajrin karim? Kenapa Allah tak katakan wa ajrin azim? Kenapa Allah kata ganjaran yang mulia, yang maksudnya adalah syurga? Kerana bila kita mengikut Al-Quran, bila mengikut para Nabi, mungkin kita lah berada dalam yang mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bada al-Islamu ghariban
fasayaudu kama bada wa tuba lil ghuraba alqa au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Islam itu bermula dalam keadaan dagang dan akan kembali dagang, dan beruntunglah manusia yang berada dalam keadaan dagang. Ya, ini dagang yang pertama iaitu ketika mana zaman Nabi SAW. Ya, ini ketika mana orang mengikut Nabi SAW, mereka ini ditohmah, dipulaukan, diejek. Apa yang terkena kepada Nabi SAW juga terkena kepada ashab, kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi mereka tak perlukan semua pengiktirafan manusia yang di atas dunia ini. Mereka hanya perlukan pengiktirafan yang lebih mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu syurga. Jadi kita lihat ayat ini sangat signifikan pada diri kita. Kalaulah orang yang beriman secara tersembunyi ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kabar gembira dengan maghfirah dan syurga, bagaimana pula kalau kita yang menyatakan sokongan dan mendukung agama ini secara terbuka, juga kita melaksanakan dakwah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada kita pengampunan dan juga memberikan kepada kita ganjaran yang mulia. Baik, ayat yang terakhir. Sikit lagi tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan, dan ingatlah tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab suratan yang jelas nyata. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ayat ini, inna nahnu nuhyil mauta. Allah juga yang menghidupkan hati manusia. Kenapa tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan cerita tentang kematian? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan bahawa kehidupan manusia ini akan berakhir kepada kematian. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mampu menghidupkan semula manusia yang telah mati. Dan juga kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna nahnu nuhyil mauta, menghidupkan sesuatu yang mati. Ini bukan sekadar manusia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang mampu juga menghidupkan hati manusia yang telah mati. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang inna nahnu nuhyil mauta, yang ini cerita tentang hari akhirat. Kerana kadang-kadang ganjaran kepada mengikut kebenaran ini tidak datang serta-merta. Macam orang yang ikut tadi, Allah kata fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yang ini ganjaran mereka mengikut kebenaran itu tak datang serta-merta. Tapi ia Allah Subhanahu Wa Taala berikan di hari akhirat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan setiap gerak-geri manusia. Pergerakan sendi manusia ini, maka di setiap daripada gerak-geri manusia ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disaksikan oleh diri mereka sendiri. Dan juga setiap perkara yang dilakukan itu pula akan dikira ahsainahu. Yang ahsaina ni, kiraan ni macam saya sebutkan di sini macam kiraan undi. Maksudnya akan dicabut satu persatu dan dilihat satu persatu. Yang detail sama ada zahir ataupun batin, dan kiraan itu pula akan dihamparkan kepada manusia fi imamil mubin. Yang ini dihamparkan kepada manusia di hadapan manusia. Dan pada waktu itu semua amalan tergantung kepada diri mereka sendiri, dari manusia sendiri, dan manusia tidak dapat menafikan satu apa pun daripada apa yang manusia lakukan. Jadi insya-Allah ayat ini mungkin saya akan perjelaskan pada kemudian hari lagi, sebab masa kita pun dah lalu. Dan depan insya-Allah kita sambung pada ayat yang ke-13 ke ayat yang ke-19 insya-Allah. Ada persoalan ke? Mungkin saya buka satu persoalan kalau ada. Kalau tak ada, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah kurang pada diri saya sendiri, dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau apa yang saya sebutkan ni ada mungkin tak jelas ataupun tak dapat difahami dengan baik, mungkin kelemahan pada diri saya sendiri sebagai orang yang menyampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan lah. Dan kalau kita cuba untuk mungkin boleh lihat balik rakaman, mungkin boleh bertanya pada sesi yang akan datang. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih. Ustaz. Jazakallah Ustaz.